Oh, yang berada sikap ada lagi yang siapa yang nak kitab? Dah ada orang dah? Tak ada? Itu tadi berada kitab. Bila dah ada dah untuk apa dah? Weh lagi ni. Ada orang perempuan? Kalau tak ada orang dah? Allah. Tak ada ya? Itu yang main rendah ni. Kalau sezak itu dah. Saya dah sudah. Tak ada. Dia minta aja 5 dah. Tak ada orang dah. Rugi ni. Ya. Ini dah dah. Di mana? 24. Oh. Ada. Ada. Berapa? 1, 2. Masuk dalam buku 15. Về utang tu tak apa. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi Rasulullah wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyahidah Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Sambungan kitab Risalah At-Tauhid muka surat 20 30. Pusat 30 iaitu yang ke-14 kan? Betul. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi darin amin. Yang ke-14, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14 yaitu kaunuhu qadiran. Artinya kaunuhu, keadaan Allah taala itu berkuasa. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah taala itu berkuasa. Contohnya berkuasa mengadakan dan berkuasa mentiadakan. Maka hakikatnya iaitu sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tiada ia maujud, tiada ia ma'dum. Ini perbahasan yang panjang para ulama. Iaitu lain daripada sifat qudrah. Jadi secara sepitah lalu dia macam tak ada perbezaan, ya. Jadi sebelum ini kita telah pun menyatakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7. Jadi kalau kita tengok balik yang awal, maka ulama bagikan sifat 20 daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Sampai akhir itu ada 20 sifat. Maka dalam perbicaraan ilmu tauhid, ulama letakkan nama-nama dia. Yang pertama nama dia nafsiyah, sifat nafsiyah. Siapa ada nama nafsiyah sini? Sifat nafsiyah iaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah, qidam, baqa. Qidam, baqa. Mukhalafatu 'ala hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ada 5 tu. Maka letak nama dia sifat salbiyah. Ada nama salbiyah sini. Orang dulu istilah ilmu tauhid tu dia jadi nama nafsiyah, salbiyah. Jadi sifat salbiyah itu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah. Letakkan nama sahaja. Apa maksud dia? Kata ulama, salbiyah itu untuk menolak sifat yang selain pada dia. Qidam menolak Allah Ta'ala itu seperti makhluk yang ada permulaan. Baqa menolak sifat binasanya Allah. Mukhalafatul hawadis, Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu, menolak kesamaan. Wahdaniyah, keesaan Allah, menolak Allah Ta'ala itu berbilang. Maka dinamakan salbiyah, sifat penolakan. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani bermula dengan qudrah. Qudrah, maha berkuasa. Iradah, Allah Ta'ala maha berkehendak.
Qudrah iradah. Sama. Allah Ta'ala itu mendengar. Basar. Allah Ta'ala itu melihat. Kalam. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Ada sebahagian ulama dalam ilmu tauhid, mereka mengatakan sifat ma'ani dan ma'nawiyah tak ada beza, sama. Ya. Kita menyebut sifat yang ke-14, ini sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran. Ada sebagian ulama mengatakan sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani dan ma'nawiyah sama ya. Qudrah kaunuhu qadiran. Qudrah iradah ilmu, ada satu kan? Qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam. Ya, ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada ulama menghuraikan sifat ma'ani itu sebagian ulama, sifat ma'ani ini sifat yang boleh nampak pada mata dan boleh dipahami akal. Adapun sifat salbiyah itu tidak boleh dipahami, tidak nampak oleh mata dan tidak dipahami oleh akal, kata ulama. Ya. Contoh seperti sifat qidam. Ya. Sifat qidam Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipandang oleh mata dan tidak boleh dipahami oleh akal kita. Bermaksud macam mana kita nak gambarkan pada akal kita sifat qidam. Suatu kewujudan yang tidak ada permulaan dia. Jadi akal tak dapat nak faham. Baqa, sifat baqa. Jadi sifat yang akal tak boleh nak faham. Macam mana kita nak bayangkan sesuatu yang kekal. Jadi akal ini dia boleh faham satu benda yang mula. Ada mula, ada ujung dia. Ada mula dia. Ya. Akal boleh faham. Katalah sebagai contohlah. Nombor 20. Sebelum tu 19. Sebelum tu sampailah mula dia kosong. Contoh kosong. Dia boleh. Ujungnya 1000. Boleh. Akal boleh nak faham. Tapi sesuatu yang awal dia tak ada mula dia. Ya, akal tak boleh nak faham. Sesuatu benda yang tak ada mula ni, akal jam akal. Ya. Begitu juga sesuatu yang tak ada ujung dia. Akal pun jam dia. Dengan mata, akal pun tak dapat nak bayang macam mana benda yang tak ada ujung dia, akal tak boleh nak. Kata sebagian ulama lah sifat. Ya. Qidam baqa mukhalafatul hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan baru. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Akal tak boleh nak, tak dapat nak terima, nak bayangkan. Ya. Jadi kalau kata sifat salbiah ni, sifat yang mata tak boleh nak nampak, akal juga tak boleh nak fikirkan. Ya. Adapun sifat ma'ani disebut sifat ma'ani, sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang boleh dinampak oleh mata. Nampak oleh mata ni kata ulama, nampak kesan dia sifat itu dan boleh dipahami dengan akal. Contoh qudrah. Qudrah boleh nampak dengan mata. Dalam arti kata, kita boleh nampak sifat qudrah itu dengan mata, kita nampak kesannya. Contoh alam ni. Kita boleh nampak qudrah Tuhan. Nampak qudrah, nampak.
Macam kita nampak, kau nampak tak orang tu dia pandai masak? Nampak. Tengok lauk elok masak kuning. Ni pandai ni. Ni orang jompul rasa ni. Kan? Masak tengok tak kuning warna cair. Ni tak nampak, tak nampak kemampuan dia kan. Jadi orang yang mampu tu boleh kita nampak kan, nampak. Macam orang tengok dia ni mampu ada kudurat ke dia ni, boleh ngangkit ke benda tu. Macam mana kita nak tahu nampak orang tu kuasa? Tengok dia angkit benda tu, nampak kuasa dia. Kudrah nampak tak nampak? Sifat kudrah tu boleh nampak. Kata sebagian ulama, sifat ma'ani ni sifat yang boleh nampak pada mata dan boleh dipahami oleh akal. Allah Ta'ala punya kudrah. Nampak tak kudrah Tuhan? Nampak. Nampak kudrah Tuhan. Allah Ta'ala melakukan pada makhluk, nampak. Allah Ta'ala jadikan langit. Nampak tak kuasa Tuhan? Masa kuasa Tuhan lah kita. Kuasa Tuhan nampak tak? Nampak. Yang salbiah tadi tak nampak. Allah Ta'ala tu sifat dia qidam. Macam mana kita nak nampak Allah Ta'ala tu qidam? Tak nampak. Akal pun tak dapat nak faham makna qidam, sesuatu yang tidak ada mula dia. Jam akal. Allah Ta'ala tu sifat dia baqa, kekal. Akal tak boleh nak faham makna kekal kan. Mana akal itu keheranan. Akal itu kebingungan untuk faham benda macam tu. Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu. Mata pun tak nampak, akal pun tak mampu nak fikirkan. Macam mana nak memahamkan Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu? Itu kata. Adapun sifat ma'ani, ada sebagian mengatakan boleh nampak dengan mata dan boleh dipahami oleh akal. Akal pun boleh faham. Allah Ta'ala berkuasa. Jadi sifat ma'ani itu dah disebut qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat yang berdiri pada zat. Maka datang sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu adalah sambungan daripada sifat ma'ani. Kalau qudrah, kaunuhu qadiran, iradah, kaunuhu muridan. Tambah keadaan. Sebab itu ulama kata, ada sebagian ulama kata tak ada beza. Qudrah, kaunuhu qadiran, tak ada beza lah. Bagi yang mengatakan tak ada beza, maka mereka memadai menyebut sifat Allah Ta'ala itu 13 sahaja. Maka 13 sahaja memadai. Bagi ulama yang kata ada beza, maka jadilah sifat Allah Ta'ala itu 20 sifat. Sebab itu perbicaraannya di antara kata sebahagian 20, kata sebahagian 3 boleh bandar memadai. Sebab di antara sifat ma'nawiyah dan sifat ma'ani tak ada beza, kata mereka. Tapi ulama yang mutaakhirin daripada ahli sunnah wal jamaah kata ada beza. Bagi yang kata ada beza, maka tambah kaunuhu qadiran. Satu. Yang kata tak ada beza dah selesai. Yang kata tak ada beza, tak payah bicaralah. Okey, sekarang ni yang ada beza. Kita nak baca sifat yang ke-14 ini. Dengan erti kata kaunuhu qadiran itu tidak sama dengan qudrah. Di mana beza dia? Qudrah dan kaunuhu qadiran. Kata ulama yang menyebut perbezaannya, qudrah itu sifat berkuasa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaunuhu qadiran itu adalah tindakan qudrah itu pada makhluk. Tindakan daripada qudrah itu apa?
Contoh, saya kuat ni. Saya kuat. Kuat macam tu lah. Tapi bila kita mengangkat bondo yang besar, baru terbukti kekuatan tu. Kalau tak buat apa? Contoh, saya ni mampu makan. Saya mampu makan sampai 5 pinggan. Dia ada kemampuan. Dia ada kemampuan benda tu. Tak apalah, mampulah. Tapi bila dibagi, dia mampu. Masa dia buat benda tu, terbukti kemampuan dia. Bila dia tak buat, dia ada kemampuan tu. Tapi kemampuan tu ada dalam diri dia. Dia mampu makan 5 pinggan. Dia ada kemampuan. Mana dia mah? Dia ada kemampuan tu dah lah. Tiba-tiba dibagi nasi, dimakan 5 pinggan. Terbukti kemampuan tu. Jadi kaunuhu tu bila Allah Taala melakukannya, maka nama kaunuhu qadiran. Kata je macam tu. Qudrah ataupun dengan maksud yang lain, sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum Allah Taala cipta makhluk ini. Dan bila Allah Taala mencipta makhluk ini, maka terbukti keadaannya itu kaunuhu qadiran. Kata sebahagian. Maka yang ke-14 kaunuhu qadiran, artinya keadaan Allah Taala itu berkuasa mengadakan, dan mentiadakan. Maka hakikatnya itu sifat yang berdiri dengan zat. Jadi kaunuhu, satu lagi ulama kata kenapa disebut kaunuhu qadiran, keadaan Allah Taala berkuasa? Sebab nak menyatakan bahawa kuasanya Allah Ta'ala itu bukan seperti mana makhluk. Sebab apa? Makhluk, bila kita kata dia mampu mengangkat, dia mampu mengangkat benda ni, dia mampu mengangkat. Jadi kalau makhluk mampu mengangkat, dia mengangkat dengan alat, iaitu dia mengangkat dengan tangan. Orang ini mampu melihat. Jadi bila dia mampu melihat, dia melihat dengan mata. Orang ini dia mampu mendengar, maka dia mendengar dengan telinga. Orang ini mampu apa lagi? Berjalan, bergerak dengan kaki. Jadi kaunuhu ini dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu bertindak dengan sifat itu bukan sebagaimana makhluk dengan tangan, dengan kaki. Allah Ta'ala itu bertindak dengan zat dia sendiri. Allah Ta'ala bertindak dengan zat dia. Kaunuhu qadiran, keadaan zat Tuhan itu berkuasa. Keadaan zat itu berkuasa. Ketika mana kita kata kaunuhu basiran, kata dia. Jadi sifat kaunuhu basiran, keadaan Tuhan itu melihat. Supaya kita menafikan Allah Ta'ala melihat dengan mata, melihat dengan anggota. Jadi Allah Ta'ala melihat dengan apa? Allah Ta'ala melihat dengan zatnya, dengan dirinya. Sebab itu kaunuhu, keadaan Allah Ta'ala itu melihat. Supaya menafikan Allah Ta'ala itu melakukan sesuatu sebagaimana makhluk dengan anggota, kaki, tangan, mata, lidah dan sebagainya. Begitu juga kaunuhu mutakalliman, keadaan Tuhan berkata-kata. Allah Ta'ala punya sifat berkata-kata. Jadi bagi menafikan, untuk membayangkan Allah Ta'ala berkata-kata, macam mana mulut dia, macam mana lidah ya, maka dikatakan kaunuhu mutakalliman, keadaan Tuhan itu berkata-kata. Yang ke-15 kaunuhu muridan. Kita dah bicara dah sifat Tuhan iradah, Allah Ta'ala berkehendak. Tambah pula kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak dan menentukan tiap-tiap sesuatu pada hakikatnya, iaitu sifat yang berdiri dengan zat. Tiada ia mawjud, tiada ma'dum. Nak kata ada di antara ada dan tak ada, ini tak perlu kita bahaslah. Iaitu lain daripada sifat iradah gitu.
Sifat iradah lain, kaunuhu muridan lain. Sebab tu kaunuhu ini sekadar nak menyatakan iradah itu sahaja. Jadi kalau tak faham pun tak apa. Tak fahamlah, tak apa. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Kemudian yang ke-16, kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala itu mengetahui. Jadi Allah Ta'ala punya sifat ilmu, dan Allah Ta'ala punya kaunuhu aliman, mengatakan tiap-tiap sesuatu, maka hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud, tiada ma'dum, iaitu lain daripada ilmu. Yang ke-17, kaunu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Maka hakikatnya ialah sifat yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada ia maujud, tiada ma'dum. Wujud pun tidak, tak ada pun tidak. Cuma dia nak menyatakan sifat hidup Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala bersifat dengan hidup, maka dia kata keadaan Allah Ta'ala itu maha hidup. Kalau kita tengok contoh dalam fatwa wilayah persekutuan, saya tengok lagi tadi, tengok macam mana nak tahu sifat ma'nawiyah ni. Kalau tuan-tuan rajin boleh tengok dalam irsyad fatwa wilayah persekutuan. Saya tengok tadi macam mana nak tahu di pelbagai cara ulama menerangkan. Sebab tadi kata di sini, saya bacalah apa yang disebut di fatwa ni. Maka dia kata macam mana nak beza ma'nawiyah dan ma'ani? Maka kata yang telah pun disebut dalam fatwa wilayah ni, dia kata sifat ma'nawiyah itu sifat-sifat yang ada, yang untuk menyatakan sifat ma'ani itu. Jadi sifat ma'nawiyah ni sifat kewujudan ma'nawi ini disebabkan adanya ma'ani. Disebabkan ada sifat hayat, maka adalah kaunuhu hayyan itu. Itu satu. Mana kewujudan dia disebabkan ada sifat ma'ani tadi. Dan juga dikatakan sifat ma'nawiyah itu adalah sifat kesan daripada sifat ma'ani, katanya. Sebagai contoh dia kata, kalau Allah Ta'ala itu bersifat, ada sifat ilmu, maka kesannya keadaan Allah Ta'ala itu berilmu. Sebab itu dikatakan bahawa perbezaan di antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah, maka sifat ma'ani yang kita sebut qudrah, iradah, hayat, sama', basar, kalam, maka sifat ma'ani adalah sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sifat ma'nawiyah ni sifat apa pula? Maka katanya bahawa sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang perbuatan yang keluar daripada zat itu. Perbuatan yang keluar daripada zat itu, maka itu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat. Ma'nawiyah, perbuatan yang keluar daripada sifat itu, maka ma'nawiyah. Contoh Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya sifat qudrah. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan alam ni, maka keluarlah sifat ma'nawiyah. Jadi sebelum Allah Ta'ala jadikan alam ini,
Ada sifat kudrah tu dah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah sebelum alam ini jadi kan, sifat kudrah tu tak ada pada Allah Taala? Ada. Sifat kudrah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Taala jadikan alam ni, maka keluarlah sifat maknawiyah itu. Kata pertolongan di sini. Sifat ma'ani itu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan sifat kudrah itu, maka jadilah alam ini. Jadi alam ini wujud di atas sifat apa? Alam ini wujud di atas sifat apa? Sifat kudrah Tuhan lah. Kita wujud ni di atas sifat apa? Sifat kudrah Tuhan lah. Sebab tu dikatakan kewujudan kita ni di atas sifat kudrah Tuhan, di atas sifat iradah Tuhan. Jadi kewujudan kita ni adanya iradah Tuhan. Kalau tidak ada iradah Tuhan, tak wujud kita. Jadi bila ada alam ini, maka keluar sifat iradah. Jadi iradah itu memang ada pada diri Allah Taala. Kudrah itu ada pada Allah Subhanahu Taala. Sebelum wujudnya alam ini, Tuhan itu ada sifat kudrah. Allah Taala ada sifat iradah. Itu ma'ani, sifat ma'ani. Bila wujud alam ini, maka keluar sifat ma'nawiyah. Kata sebagai penerang di sini. Maka katanya di sini, adapun sifat ma'nawiyah itu adalah perbuatan yang keluar daripada zatnya. Maka jadilah ulama mengatakan ada sedikit perbezaan ma'ani dan ma'nawiyah. Maka akhir dia dikatakan sifat ma'ani itu adalah usul, punca. Sifat ma'nawiyah itu adalah furu', keluar daripada sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ini usul, iaitu kudrah. Allah Ta'ala punya sifat kudrah. Maka keluarlah sifat kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Ada mengatakan sifat ma'ani itu adalah illat. Illat ni punca, sebab. Ma'nawi itu ma'lul, kesan daripada sifat. Dikatakan ma'ani itu adalah illah, sebab, illah segala asbab. Maka ma'nawiyah itu kesan daripada sifat ma'ani itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat kudrah. Maka alam ini menggambarkan ma'nawiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya ma'nawi Allah, ma'nawiyah, adanya ma'nawiyah sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya ma'nawiyah sifat kudrah Allah Taala. Jadi pada alam ini adanya sifat ma'nawiyah kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Kaunuhu qadiran. Kata ni. Dan yang ketiga, sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan kesempurnaannya. Maka sifat ma'nawiyah, sifat yang sentiasa tetap ada pada zat. Dan tidak mungkin pada satu ketika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan demikian itu. Itu ada tambahan tu. Allah Ta'ala berkuasa, keadaannya berkuasa. Ada yang mengatakan bahawa terbalik. Ada yang mengatakan bahawa ma'ani itu kesan daripada sifat. Ma'nawiyah itu asal. Maka ada mengatakan bahawa apabila kita menyebut Allah Ta'ala kaunuhu qadiran, itu untuk menyatakan bahawa sebelum alam ini dicipta, mana sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam ini menggambarkan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini menggambarkan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum ada alam ni,
Mana kudrah dia? Maka ulama kata itu yang dikatakan kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala tu dia berkuasa walaupun tak ada kesan dia. Ada ulama dia fahamkan terbalik. Macamlah ta'rifan qada qadar. Qada qadar. Qada qadar apa maksud dia? Ada ulama kata qadar itu perancangan. Qada itu pelaksanaan. Apa maksud qada qadar? Ada ulama kata maksud qadar adalah ketentuan Tuhan semenjak azali. Ada yang dapat nikmat, ada yang dapat bala, ada yang sihat, ada yang sakit. Tuhan dah tentukan. Qada pelaksanaan. Maka datang sakit, datang sihat, datang rezeki, datang bala, datang nikmat. Itu qada. Ada ulama dia terbalikkan. Bukan macam tu maksud dia. Terbalik dia kata. Jadi apa dia? Qada itulah yang ketentuan. Qadar itulah pelaksanaan. Jadi tak ada masalah. Yang penting qada-qadar semua datang daripada Allah SWT. Maksudnya qada-qadar ketentuan yang azali dan juga pelaksanaan. Begitu juga ma'ani dalam ma'nawiyah. Ada kata ma'nawiyah itu kesan pada kejadian makhluk. Ada mengatakan ma'nawiyah itu adalah sebelum wujudnya makhluk ini. Jadi bermaksud sebelum wujudnya makhluk ini, apakah Allah Ta'ala itu punya sifat qudrah? Sebab tak ada tanda-tanda dia. Ya, sebelum wujud makhluk, Allah Ta'ala itu punya kuasa, qudrah. Maka itu disebut kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Begitu juga Allah Ta'ala itu punya sifat kalam. Maka ketika mana Allah Ta'ala berkata-kata, maka didengari oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Maka berkata-katalah Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka berkata-katalah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika makhluk tak ada, Allah Ta'ala macam mana? Dia berkata-kata dengan siapa? Maka kita kata kaunuhu mutakalliman. Keadaannya berkata-kata. Maka ada kata disebabkan begitu. Maka katanya, maka sifat maknawiyah itu sifat yang sentiasa tetap ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia mengatakan sifat ma'ani itu adalah sifat wujudiyah yang diterima pada akal. Pada akal dan luas. Sedangkan ma'niyah pula merupakan sifat yang sabit diterima pada akal. Jadi sikit sebanyak ulama mengatakan perbezaan di antara ma'nawiyah dan juga ma'ani. Bagi ulama yang tidak menerima, maka mereka mengatakan memadai 13 sifat. Jadi bagi kita yang tak dapat beza, tak ada masalah. Sama yang tak ada masalah. Sebab ada ulama yang mengatakan tak ada beza. Bagi ulama yang kata ada beza, perbahasannya macam tadi dah dibahaskan. Maka bila kata yang ada beza tu, itu yang tambah lagi sifat ma'nawiyah. Yang ke-18 kaunuhu sami'an. Artinya keadaan Allah Ta'ala itu mendengar akan tiap-tiap yang mawjud. Hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Tuhan. Tiada ia mawjud, tiada ma'dum, iaitu lain bersifat sama. Yang ke-19 kaunuhu basiran. Artinya keadaan Allah Ta'ala itu melihat akan tiap-tiap yang mawjud. Hakikat ialah sifat yang berdiri dengan zat Tuhan. Tiada mawjud, tiada ma'dum, tetap iaitu lain pada sifat basar. Yang ke-20 kaunuhu mutakalliman. Artinya keadaan Tuhan itu berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan anggota lidah mulut, tapi kaunuhu pada keadaan zat Tuhan itu berkata-kata. Kita sebut Allah Ta'ala berkata-kata dengan zat dia.
Maka hakikatnya sifat yang berdiri dengan zat Tuhan, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, lain daripada sifat kalam. Jadi ala kulli hal, kesimpulan sejarah khulasah dia, Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat-sifat yang kita sebut tadi. Sama ada kita nak sebut 20 ataupun kita nak sebut sekadar 3 boleh sahaja. Yang sepakat dia 3 boleh. Ya. Jadi ada pun sifat Allah Taala itu kalam, berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Taala mendengar, Allah Taala berkuasa, Allah Taala mengetahui ilmu. Ini tak ada khilaf ulama, wajib kita terima. Adapun tambahan maknawiyah itu khilaf ulama. Adapun yang 3 boleh wajib diterima. Kenapa wajib diterima? Sebab semua yang disebut itu ada dalam Al-Quran. Sifat-sifat yang 3 boleh itu wajib kita terima, wajib kita beriman, wajib kita fahamkan makna dia. Kenapa? Sebab ketiga-tiga boleh itu sifat yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita tolak pahaman orang sifat 20 ni adalah falsafah Greek, falsafah Hindu lah apa. Mana mungkin mana mungkin kita kata sifat 20 falsafah Hindu pula. Dia main apa? Main tembak apa nama tu? Tembak tak kono kan. Kalau agama Hindu terima sifat 20, maka berimanlah dia. Maka dia tidak akan menyembah berhala dia. Sebab sifat 20 ada wahdaniyah. Wahdaniyah. Kalau orang manusia terima sifat 20, bermaksud dia beriman. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat 20 adanya wahdaniyah. Keyakinan kita kepada keesaan Tuhan. Mana ada agama Hindu itu? Dia main hantam ya kan, main tuduh betul lah. Bahkan kita katakan orang yang menolak sifat 20 ataupun sifat 3 boleh sifat itu, maka boleh meletakkan kekufuran. Sebab apa? Tidaklah kita nyatakan sifat itu kecuali benda yang disebut dalam Al-Quran. Sifat Allah Ta'ala kalam. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala itu basiran. Al-Quran mengatakan wa huwas sami'ul basir. Kita tahu apa? Allah Ta'ala itu hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Wa huwa sami'un alim, wa huwa sami'un alim. Allah Ta'ala mengetahui. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Sifat iradah Allah SWT, innama idza arada syai'an. Allah Ta'ala punya kehendak. Allah Ta'ala punya sifat kuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam baqa. Semua itu ada dalam Al-Quran. Jadi akidah kita akidah yang ambil daripada Al-Quran. Bahkan akidah kita diambil daripada ayat muhkam. Itu kita kena faham. Dalam Al-Quran ada 2 jenis ayat. Satu ayat muhkam, satu ayat mutasyabihat. Al-Quran ni ada 2 jenis ayat. Satu muhkam, satu mutasyabihat. Itu disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut bahawa Al-Quran itu ada 2 jenis ayat. Satu muhkamat, satu mutasyabihat. Apa maksud ayat muhkam? Ayat muhkam, ayat yang jelas. Itu masuk muhkam. Muhkam ni ayat yang jelas. Tak ada makna-makna yang lain. Tak ada takwil-takwil. Tak boleh nak takwil ayat tu. Tak boleh nak beri takwil makna lain. Mana ada muhkam. Ada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ayat yang kesamaran maksud dia. Ayat yang kesamaran maksud dia. Jadi ulama mengatakan perkara akidah tidak boleh berdalilkan ayat mutasyabihat. Perkara akidah tidak boleh dalil mutasyabihat. Hatta kalau diambil daripada hadis Nabi, hadis itu mestilah hadis yang sahih, baru boleh jadi akidah.
Kalau hadis itu tidak sampai derajat sahih, maka tidak boleh dijadikan asas akidah. Bermaksud kalau orang tak percaya pun tak rosak. Contoh tak salah dalam hadis ada menceritakan bahawa adanya malaikat dalam alam barzakh. Nama malaikat itu tak salah Rumman ke nama dia. Itu ada hadis. Jadi hadis itu tak kuat. Jadi kalau orang tak nak percaya pun tak rosak. Tapi kalau cerita tentang Raqib Atid, malaikat muka nakir, itu tak boleh jadi kita tolak. Itu akidah. Sebab hadis-hadis yang sahih menceritakan malaikat-malaikat itu. Jadi kalau hadis itu tak sahih, sebagai contoh, Nur Muhammad, makhluk yang paling awal Tuhan jadikan Nur Muhammad. Jadi kata ulama, hadisnya tidak sampai derajat sahih. Maka orang nak terima, tak nak terima pun tak ada sampai perkara akidah. Sebab benda akidah satu diambil daripada Al-Quran. Dan bila diambil Al-Quran, ayat ini mesti ayat muhkamat. Apa maksud ayat muhkamat? Ayat muhkamat, ayat yang jelas pada makna daripada kalangan para ilmuwan lah. Saya tak jelas pula, tak belajar bahasa Arab memanglah. Itu jelas, bukan jelas pada orang awam tak. Ini jelas daripada orang ilmuwan. Orang belajar, jelas. Jika orang tak jelas, kita ambil hero. Entah tak faham lah. Itu lain. Ini jelas bagi orang yang punya ilmu. Jadi Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat yang kesamaran maksud dia. Jadi ayat mutasyabihat kita tak jadikan dia sebagai akidah. Apa contoh? Begitu juga hadis Nabi. Hadis Nabi ada hadis yang muhkam, ada hadis yang mutasyabihat. Apa contoh hadis mutasyabihat? Walaupun hadis itu hadis sahih, tapi makna dia kesamaran. Contoh dia hadis jariyah. Seorang hamba, bila Nabi sebut tanya aina Allah, maka perempuan tu ada yang riwayat kata tunjuk tangan ke langit, dan ada mengatakan perempuan tu kata fis sama. Jadi hadis ini ulama kata ini hadis mutasyabihat. Hadis yang kesamaran maksudnya. Sebab pertanyaan aina ni banyak maksud dia. Di mana ni banyak maksud dia. Kemudian fis sama ni ada dua makna. Yang pertama sama langit, yang kedua sama maksudnya tinggi. Tinggi ni kedudukan dia tinggi. Macam kita kata ini orang atasan ni. Sama dia duduk. Itu maksud ketinggian pada martabat dia. Dalam depan-depan ni ada orang tinggi-tinggi ni. Semua ketinggian. Sebab tu sama tu ada dua maksud. Sama ada sama langit ataupun sama maksud benda sesuatu yang tinggi. Maka ulama kita menyebut sama tu maksudnya ketinggian Allah. Jadi jadilah maksud hadis itu di mana Allah. Jadilah maksud di manakah kedudukan Allah. Fi sama bermaksud pada kedudukan yang sangat tinggi. Jadi bagi makna macam tu pun logik pun boleh. Makna hadisnya. Jadi bila Nabi kata aina Allah, di manakah Allah? Maksudnya boleh di manakah kedudukan Allah. Maka perempuan saja fis sama. Fis sama itu boleh bermaksud berada berkedudukan yang sangat tinggi. Boleh. Jadilah hadis mutasyabihat. Jadi hadis yang mutasyabihat bermaksud hadis-hadis yang punya dua makna. Jadi kalau punya dua makna, tak boleh kita lazimkan orang pakai makna yang ni. Siapa tak pegang ni salah, tak boleh.
Jadi dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat. Contohnya Ar-Rahman ala arsyistawa, summa stawa al arsh. Kemudian Tuhan duduk bersemayam di atas arasy. Jadi ini ayat mutasyabihat. Kenapa mutasyabihat? Boleh memberi dua makna. Nak bagi makna Tuhan duduk ke arasy, okey? Silakan. Dan juga memberi makna Allah Ta'ala itu menguasai arasy itu. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh kita kata raja telah menduduki singgasananya. Raja telah menduduki singgasana kerajaan selama 5 tahun. Raja telah menduduki tahta kerajaan selama 5 tahun. 5 tahun kau duduk kursi tak bakar-bakar dah. Tak boleh buang air ke dah. 5 tahun dia menduduki kursi kerajaan, dia kata. Dia berada di atas kursi kerajaan selama 5 tahun. Kita boleh bagi makna pertama, dia duduk di kursi tu 5 tahun tak kau orang. Ataupun kita beri maksud dia menguasai kerajaan. Kan ada dua makna. Tiba-tiba tak, maksudnya dia duduk tu. Barang siapa tak terima tu salah. Kita ada dua makna. Jadi kita kata yang lebih layak ada bagi Allah bukan duduk di arasy, kita kata. Allah Ta'ala tu menguasai arasy. Dia tetap juga nak ambil makna yang dia punya. Maka kita ini ayat mutasyabihat. Maksudnya ada dua makna. Jadi ulama kata ayat yang kesamaran tak boleh dijadikan akidah. Itu kaedah kita. Jadi nak dogil juga pokok di situlah. Payah kita marah dia tak nak. Kotuk kan marah dah. Jadi pokok di situlah. Jadi ulama hanya memberi penerangan sahaja. Faham? Sifat 20 yang mereka tahmah ni kita kata kita ambil ayat muhkamat. Ayat yang tak ada dia punya mana-mana yang lain. Mana ambil sifat Allah Ta'ala mukhalafatu ta'ala al-hawadith, kita ambil daripada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini ayat muhkam. Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala sesuatu pun. Dalam ayat surah Ikhlas Allah Ta'ala mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Ada makna lain ke? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada. Itulah makna dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu pun. Ada makna lain ke? Tak ada. Itulah makna dia. Maka ini kata ayat muhkam. Maka kita ibarahkan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan diri zatnya. Dia berdiri dengan diri dia sendiri. Adakah ayat qiyamuhu binafsihi? Memang tak jumpa. Kalau cari ayat Quran qiyamuhu binafsihi tak jumpa. Tapi makna dia ada. Apa makna Tuhan berdiri dengan dirinya sendiri? Qiyamuhu binafsihi. Maksud Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri, bermaksud Allah Ta'ala kaya. Allah Ta'ala kaya. Apa maksud kaya yang sebenar? Maksud kaya yang sebenar, dia tidak memerlukan apa-apa pun. Itu maksud kaya. Kita ni kaya macam mana pun, kita tetap miskin dan fakir. Sebab kita memerlukan udara, kita memerlukan makan, berhajat pada makan. Tak makan, mati kita. Kaya ke kita? Tak kaya kita. Kita masih miskin lagi. Yang kaya benar-benar, yang tidak berhajat kepada sesuatu pun. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk dia. Maka ini makna kaya yang sebenar. Dalam Al-Quran ada ayat yang menggambarkan Tuhan ini tidak berhajat kepada makhluk dia. Dalam surah Ikhlas, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Jadi maksud samad ini, apa maksud dia?
Maksud samad ni Allah Ta'ala tidak berhajat pada makhluk dia, sedangkan makhluk berhajat pada Allah SWT. Maka samad. Dan Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa dia adalah kaya. Wa huwal ghaniyyu wa huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala berkata wa huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala itu maha kaya. Jadi maksud kaya yang sebenar apa? Maksud kaya yang sebenar, dia tidak berhajat pada makhluk, sebab dia kaya dengan diri sendiri. Maka kita ibarahkan dengan qiyamuhu binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan udara, dia tidak memerlukan tempat, dia tidak memerlukan masa, dia tidak memerlukan sesuatu pun, sebab dia kaya. Maka kita ibarahkan qiyamuhu binafsih. Maka diambil daripada ayat muhkam. Maka jadilah akidah kita ni akidah yang sangat kuat dalil dia. Bukan sebenarnya pahamahan satu golongan yang mengatakan akidah Asy'ari, akidah falsafah Greek, Rom, Hindu dan sebagainya. Itu pahamahan yang tak betul. Maka jadilah semuanya 20 sifat, pada sifat yang wajib yang kita telah sebut daripada awal, bermula di sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah yang 5, sifat ma'ani 7, sifat ma'nawiyah 7 lagi. Maka semuanya 20 sifat. 7 sampai boleh. Sampai boleh campur 5 sembilan boleh. Jadi 20 sifat, Adapun yang seterusnya, wallahu ta'ala alam, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi